pentadsiran bilik darjah. Dan yang ketiga, guru memahami cara untuk mengisi template ataupun tapak pelaporan PBB. Okey, so ada tiga Yang pertama, kaedah kenapa kita nak laksanakan PBB, kemudian cara nak buat PBB, dan yang ketiga adalah cara nak mengisi template. Sebab bila saya baca persoalan guru-guru daripada yang quiz Google Form tu, ramai yang salah faham sebenarnya. Okey, kita kena faham PBB ni bukannya yang 2 kali setahun tu. Bila kita cakap okey cikgu kena buat PBB tau, yang guru-guru faham adalah okey kena isi template PBB 2 kali setahun hantar. Bukan, itu adalah pelaporan PBB. Pelaksanaan PBB adalah sepanjang masa, mula daripada buka sekolah, first time class sampailah akhir tahun. Okey, itu berkenaan dengan objektif. Okey, tadi ni, ini yang pertama sekali. Kenapa kita nak buat PBB ni? Okey, yang pertama sekali, menentukan kelemahan dan masalah murid dalam pembelajaran. Bila guru-guru buat kelas, kita akan nampaklah murid kita ni perform ke, tak perform ke, apa masalah dia, kenapa dia susah nak faham topik ni. Okey, jadi bila kita buat PBB, kita tahu kelemahan dia kat mana, apa masalah dia. Okey, dan kemudian yang kedua, membantu murid untuk meningkatkan tahap pencapaian mereka. Macam mana kita nak bantu murid kita ni untuk tingkatkan tahap pencapaian? Cikgu, saya ni risau, takut cikgu tak faham tahap pencapaian tu apa. Tapi tak apa, sekejap lagi kita akan tengok dalam DSKP masing-masing. Pantah DSKP pun cikgu first time dengar hari ni. Sebab ada yang tanya saya, DSKP tu apa? Sebelum ni lah, saya harap guru-guru kat dalam ni dah tahulah DSKP tu apa. Okey, sebab kita akan refer tahap pencapaian murid dalam DSKP, iaitu Dokumen Standard Pentadsiran Pembelajaran. Okay. Kemudian, membantu guru untuk mengubah suai strategi dan kaedah pengajaran. Kalau contohnya, hari ni cikgu buat kelas, kemudian murid-murid ramai tak faham. Maksudnya, ada kelemahan kepada teknik pengajaran ataupun strategi yang cikgu gunakan dalam kelas. Mungkin ada kelemahan sampai murid-murid tak faham. Bila kita buat PBB, kita bukan setakat nak nilai murid, kita nak nilai cara kita mengajar tu sesuai ke tak dengan murid. Okay? Dan yang keempat, menggalakkan murid untuk meningkatkan prestasi mereka dalam pembelajaran. Sebab sebagaimana kita faham, PBB ni dia bukan macam exam. Okey, kita tahu budak tu dapat A, terus kita dapat dia budak ni pandai. Tak So dia berjalan sepanjang masa dan kita nak tengok prestasi dia bulan 1 tu macam mana, bulan 2 macam mana, bulan 3 macam mana, pertengahan tahun macam mana, akhir tahun macam mana. Ada peningkatan ataupun ada penurunan daripada segi prestasi dia. Dan kita nak galakkan dia supaya tengok awak lemah kat sini. Jadinya kita fokus untuk bincang sama-sama supaya awak dapat perform untuk topik ni. Contoh jadi menggalakkan murid. Okay, dan yang last kali yang saya listkan kat sini adalah PBD ni adalah laporan yang menjadi bukti prestasi murid. Bukannya nak kata okey awak dapat TP5, TP6. Tapi itulah bukti kepada murid ni untuk melanjutkan pembelajaran di institusi pendidikan seterusnya. Sebab sekarang sekolah-sekolah tak minta dah apa result PAT dia, apa PPT dia, tak ada. Sekolah-sekolah akan minta sijil PBD, sijil laporan PBD. Jadi kalau kita tak buat PBD ni, macam mana murid kita nak meneruskan pembelajaran dia dekat institusi seterusnya? Ada sekolah yang tak minta, kalau yang swasta, tapi ada sekolah yang memang mewajibkan. Ini adalah dokumen wajib. Sikit sangat sekolah yang tak minta lah.
Okey. So yang ni saya harap guru-guru jelas kenapa kita kena buat PBB. Bukan sebab kita nak menilai murid semata-mata, tapi kita nak bantu dan pada masa yang sama bantu kita juga sebagai guru untuk bantu murid supaya meningkat tahap prestasi dia. Okey. Itu berkenaan dengan tujuan pelaksanaan PBB. Okey. Ini yang saya cakap tadi cikgu. Okey. Apa dokumen rujukan utama cikgu kalau nak buat PBB ni? Pertama sekali, dia sebenarnya macam cikgu nak buat kelas, kena ada DSKP, kena ada buku teks, kena ada RPH ataupun RPT. Dan kemudian sekali yang last, bila kita nak melaporkan dia punya tahap pencapaian adalah menggunakan tapak PBB. Tapi yang paling pentingnya ni tiga ni. DSKP, buku teks, RPT ataupun RPH. Yang ni adalah wajib. Kalau tak ada yang ni, macam mana cikgu nak melaksanakan PBB? Tapi bila cikgu tengok balik, DSKP, buku teks, RPH, ni macam sama je macam kita nak buat kelas. Memang pun cikgu, nak buat PBB ni, sama je nak buat dalam macam kita nak buat kelas. Macam hari-hari kita buat kelas kan, mengikut jadual. Itulah PBB. Dia berlangsung sepanjang tahun. Sepanjang hari, setiap hari tempoh persekolahan tu. Okey. Kita tengok satu-satu. Okey. Untuk DSKP, sebelum saya pergi kepada yang ni, saya nak cikgu komen dekat dalam ni, berapa skills yang ada dalam DSKP yang kita perlu nilai kepada murid. Sebab semua guru English kan, berapa skills yang ada. Saya tunggu komen daripada guru-guru, berapa skills yang kita perlu ajar dan nilai murid kita ni. Berapa kemahiran yang ada, betul, kemahiran dan skill. Okey, ada 4. Okey, itu bilangan. Okey, ada seorang cakap 4. Ya ke 4 cikgu? Takkan 5. Okey. Kalau dalam DSKP betul ada 4. Cikgu cuba listkan apa keempat-empat skills tu. Oh, bagus. Terus dinyatakan 4 skills iaitu writing, reading, listening and speaking. Cikgu, kita ni nak ajar bahasa. Macam mana kita nak tahu murid kita ni betul pandai bahasa Inggeris kalau kita cuma buat peperiksaan? Inilah sebenarnya yang kenapa kita kena buat PBB, sebab dia akan test semua skill, iaitu holistik punya penilaian. Literature tu salah satu daripada elemen yang kita kena ajarkan. Okey, thank you. Tapi dia ada 4 skills lah. Okey, literature tu dia bukan skill, tapi elemen apa yang kita kena ajar. Okey, terima kasih. Baguslah cikgu-cikgu ni semua responsif. Okey, saya harap stay sampai habis macam ni. Okey. Kemudian, kalau dalam DSKP, dia ada 2, iaitu SP dengan SK. Mula-mula dia ada ni. Okay, skill, pembahagian skill, lepas tu dia ada SK, dia ada SP. Apa itu perbezaan? Cikgu, saya tunggu cikgu komen ni. Apa itu SK, apa itu SP? Itu kalau dalam bahasa Melayu lah. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita panggil dia sebagai 5 skill. Okay, language art. Okay, included sekali language art tapi tak ada reading tu. Jawapan ni. SK, standard curriculum. Okey, betul. Ya, standard curriculum. Betul ke cikgu? Standard kan? Macam salah ni. Standard curriculum. Bukan cikgu. Standard prestasi. Okey. Content standard. Iaitu SP lah. SK, standard kandungan. Okey, content standard. Kemudian ada satu lagi. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai SP. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai apa?
Okey, betul. So, standard kandungan. Yang satu lagi. Standard kandungan, kemudian ada, betul, standard pembelajaran. Learning standard. Okay, content standard, learning standard. Dia dua perkara yang berbeza. Okay. Cuma, bila dalam PBD, kita akan refer kepada learning standard. Yang tu yang paling penting. Okey, maksudnya memang betul penting content standard. Tapi fokus kita untuk perincian dia, kita akan tengok kepada learning standard. Okey, untuk learning standard kan ada banyak cikgu. Okey. Sebenarnya saya suka macam ni sebabnya kalau saya cakap je cikgu tak responsif. Walaupun kita buat live tak ada respon daripada guru, dekat komen ni sangat-sangat aktif. Terbaik cikgu. Terbaik. Okey. Cuba namakan satu learning standard yang ada dalam DSKP untuk skills listening. Sebab tu saya cakap cikgu kena ada DSKP, kena ada buku teks, kena ada RPH. Sebab saya nak tanya soalan-soalan ni sebelum kita teruskan. Cikgu bagi, tak apa saya tunggu cikgu, kita ada banyak masa. Bagi saya satu learning standard yang ada dalam DSKP untuk skill listening. Aduh. Buka DSKP, tengok dekat listening skills. Terima kasih Cikgu Nurul Amni binti Arifin. Okay, understand with support the main idea of simple sentences. Okay, recognize and reproduce with support. Betul. Terima kasih cikgu sebab respon. Inilah yang seterusnya. Okay, jangan sebab kita ada 1.0. Itu adalah learning content standard. Yang kita nak fokus ni adalah yang ada 3 nombor tu. Iaitu 111. Contohnya kat sini. Okay, dan ada banyak lagi untuk yang lain juga. Okey, betul. Terima kasih cikgu. Ya Allah, terbaik lah cikgu ya. Responsif. Okey, terima kasih. Okey, so saya rasa semua faham berkenaan dengan DSKP. Okey, jadinya kat sini saya dah tak risau. At least guru-guru tahu dekat mana nak refer. Okey. Kemudian kita pergi kepada buku teks. Okey, buku teks dekat setiap muka surat tu dia ada skills yang kita nak kena test. Okey, selalunya kalau dalam buku CFR kita akan first listening, kemudian ada speaking, kemudian kita pergi kepada language art, lah cikgu. Sorry. Dia akan ada vocabulary. Okey. Kemudian akan ada writing, reading. Okey. So kat sini, kalau cikgu tengok susunan dekat dalam buku tu, first kali dia akan refer kepada listening dengan speaking. Okey. So kita pergi kepada listening dulu. Cikgu kena tahu. Saya bagi satu. Sekejap. Saya tunjukkan satu ni. Listen and listen. Okey. So refer kepada guru kelas, masing-masing. Jadi saya tak dapat makluman guru-guru kat sini ni berapa orang yang ajar tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Tapi untuk hari ni saya akan refer kepada buku teks tahun 5 Okay, so sebab saya banyak bahan berkenaan dengan tahun 5. Cuma cara pelaksanaan itu sama je. Cuma untuk yang ajar tahun 5 tu bersyukur, bukan kata bersyukur, Alhamdulillah lah, sebab saya memang ajar tahun 5 dengan tahun 6 sebelum ni. Okay. So kita pergi pula cikgu kepada tadi dah buku teks dah selesai. Okey, kepada RPH cikgu. Kenapa pentingnya pembinaan RPH ni untuk PBD? Sebab PBD kan orang kata kena bagi evidence kan. Dekat dalam RPH kita ada refleksi. Dekat situ kita akan note. Okey, saya tunjukkan satu contoh ni. Contoh RPH.
tapi mungkin akan berbeza sedikit dengan apa yang cikgu laksanakan di peringkat skripsi masing-masing. Cumanya dia tak akan lari daripada semua benda ni lah. Okey. Sekejap ya cikgu. Minggu. Okey. Ni salah satu daripada RPH lah. Tapak RPH. Dia ada banyak jenis cikgu Tak perlu nak cakap tak sama lah dengan apa yang saya buat. Tapi selalunya RPH dia akan ada inilah semua ni. Minggu, hari, tarikh, masa, kelas, mata pelajaran, bidang dengan tajuk. So okey, untuk tajuk cikgu tulis je cikgu nak tulis apa, tajuk apa kan. Kat sini isi kandungan apa yang cikgu nak ajar hari tu. Sebab kat sini walaupun dia cakap isi kandungan, saya suka untuk letak standard pembelajaran iaitu learning standard. Sebab dekat objektif ni saya nak tulis sesuatu benda yang lain. Okey, for example kat sini tengok ni untuk reading cikgu. Understand specific information and details of simple text of 1 or 2 paragraph. Ni bila kita nak tulis RPH, kalau cikgu tak tulis ni adalah dosa besar cikgu sebagai seorang guru. Sebab cikgu masuk kelas tanpa objektif, tanpa ada apa yang cikgu nak ajar hari ni. Jadi kalau cikgu masuk kelas dalam RPH tak ada benda ni, ataupun cikgu masuk kelas, kita biasa kan buat RPH lepas kelas kan. Saya rasa itu ramai cikgu yang buat. Okey, lepas kelas baru buat RPH. Tapi cikgu, saya harap ni, saya faham situasi tu. Sebab saya pun cikgu. Tapi jangan kita masuk kelas tanpa kita ada ni, dua ni. Satu adalah learning standard, ni yang kita kena ada. Okey, kemudian objektif. Dekat objektif ni cikgu, dia kena ada A, B, C, D. Kenapa saya tak bagi siap-siap, saya nak tulis macam ni? Sebab saya nak cikgu nampak. Ada dah yang dah siap. Cuma saya pilih untuk type depan cikgu supaya cikgu nampak. Okey, A ni adalah audience. Audience tu murid kita lah. Okey, contohnya pupil kan. Pupil tu audience kita. Siapa kita punya sasaran? Will be able to. Objektif kita kena jelas Pupil will be able to. Behavior. Behavior ni verb. Apa yang murid kena buat dalam kelas cikgu. Okey, contohnya ni, cikgu bayangkan ni adalah kelas reading cikgu. Kelas reading. Kemudian kita bagi dia satu teks. Kemudian kita bagi dia soalan, comprehension question. Okey, berdasarkan teks tu dia kena jawab soalan. So contohnya soalan tu ada 5. Okey. So pupils will be able to answer. Answer ni adalah behavior. Sebab A action tadi kan. A audience. Audience. B kita buat behavior. Behavior tu apa yang murid kena buat dalam kelas. Ingat nak tulis objektif kena ada A, B, C, D. Okey. Behavior. Pupils, audience dah ada. Check. Answer. Jawab. Behavior dah ada. Settle. Kemudian C, condition. Syarat dia nak capai objektif tu. Apa syarat-syarat ni? Condition dia kat sini. Okay, saya akan buat. Okay, pupils will be able to answer 5 questions at least 3 correctly. Cikgu, kalau bagi soalan 5, jangan buat kena betul 5-5. Sebab nanti kesian dekat dalam kelas kita kan ada murid yang lemah, ada murid yang sederhana, ada murid yang pandai. Okay, jadi bila kita bagi 5 soalan, kita bagi minimum untuk dia capai objektif. Sebab kalau cikgu buat 5 tanpa cakap macam ni,
Contoh yang ni cikgu tak tulis. Will be able to answer 5 questions. Ataupun cikgu tak tulis ni, cikgu tulis question je. Pupils will be able to answer questions based on the text. Saya ramai jumpa cikgu yang macam ni, yang tulis objektif tanpa condition dan degree. Cikgu, jangan tulis macam ni cikgu. Salah cikgu. Bila cikgu tulis macam ni salah. Sebab dia ada audience, ada behavior, tapi tak ada condition dan tak ada degree. Degree ni adalah nombor berapa soalan yang cikgu bagi. Tadi kan saya cakap 5. Dan kat sini based on the text. Apa syarat dia untuk capai objektif? At least 3. At least 3 correctly. Saya memang guide daripada zero ni cikgu. Sebabnya saya risau. Kalau saya bagi tahu cara macam cikgu yang ada pengalaman, risau yang lain tak boleh nak cakap. Okay, ingat audience, pupils kita, behavior, apa yang dia kena buat dalam kelas. Contohnya answer, ataupun listen, ataupun read, ataupun write. Okay. So identify banyak kata kerja yang dia kena buat. Okay, so salah satunya adalah answer lah. Okay. Dan berapa degree, berapa soalan yang cikgu nak bagi. Okay, 5 soalan. Dan berapa syarat dia, condition untuk capai objektif ni, berapa? At least 3. So sekurang-kurangnya murid yang capai 3, yang jawab 3 soalan dengan betul, dah capai objektif. Tapi sabar cikgu. Okey, saya tak bagi tahulah yang ni bahagian masa dalam kelas kan. Set induksi cikgu nak buat apa. Contohnya untuk kelas reading, ikutlah cikgu nak buat apa set induksi. Kemudian untuk proses ni saya rasa saya tak perlu sentuh. Cuma yang hari ni saya akan sentuh berkenaan dengan isi kandungan, objektif dan juga refleksi. Dan juga nilai kapah. Cikgu, kita ni sekolah Sriti. Kita nak murid kita ni ada menerapkan, kita kena terapkan nilai kapah dalam kita punya kelas. Okey. Contohnya, kelas reading tadi tu berdasarkan topik nature. Jadi kat sini kita notekan apa ayat yang dalam Al-Quran ke, dalam hadis ke, yang mention berkenaan dengan alam sekitar. Okey, contoh saya bagi kat sini, tapi kita tulis dalam bahasa Inggeris love nature, love and take care of the nature. Contoh kat sini. Tapi ayat Al-Quran ataupun hadis yang kita guna tu boleh note kat sini ataupun dekat dalam aktiviti. Apa ayat Al-Quran yang cikgu gunakan dalam kelas, apa hadis yang cikgu gunakan dalam kelas. Tapi kita kelas English ajar maksud dalam bahasa Inggeris. Jangan guna bahasa Melayu. Masa nak explain tu boleh bagi ayat Al-Quran, baca tafsir dalam bahasa Inggeris, kemudian explain in Malay, tak ada masalah. Tapi for the first time, jangan terus baca dalam bahasa Melayu. Okey, kemudian kat sini sebenarnya masuk bahagian PVD. Sebenarnya benda yang kita buat ni semua PVD. Cuma dalam DSKP, dia ada TP, tahap pencapaian. Betul tak? Cikgu pernah dengar tak TP berkenaan dengan TP? Okay, ada berapa TP cikgu? Cuba reply kat komen cikgu. Ada berapa TP kita ni? Saya menunggu jawapan TP ada berapa? Ada 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, 6 ke, 7 ke, 10 ke? Ada 6 TP. Okey, alhamdulillah. So maksudnya cikgu tahu ada 6 TP. Dan 6 TP ni dia ada
pengkelasan dia yang berbeza-beza. Nanti kejap lagi kita akan tengok. Okey, sebab kelas ni saya refer kepada reading. So kita tengok untuk reading tadi kita tengok cikgu. Jangan risau, saya akan tunjukkan. Saya selalunya guna bahan daripada Teacher Fira, tapi bahan dekat mana-mana pun cikgu boleh je gunakan yang dekat mana-mana. Okey, jap. Saya tunjukkan. Ini adalah transit. Borang transit. Untuk tahun 5. Okey, untuk setiap tahun ada cikgu. Kalau tak nak guna Teacher Fira, cikgu nak buat sendiri. Boleh cikgu, tak ada masalah. Okey. So, contoh ni tadi tengok kan ada 6 kan. Tapi ni untuk listening. Tadi kelas saya adalah kelas reading. Okey. Macam mana kita nak tetapkan tahap dia ni? Cikgu kena tengok kat sini lah. Dekat dalam DSKP pun ada. Teacher Fira ni dia ambil daripada DSKP je sebenarnya. Dia buat dalam bentuk yang cantik sikit lah. Tersusun. Okey. Cikgu tengok. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Okey. Contoh bila cikgu bagi soalan tadi kan. Okey. Bila cikgu bagi soalan tadi. Ada murid yang tak faham lah. Ustazah tak boleh lah nak jawab. Jadi mestilah dia takkan dapat TP 5. Betul tak cikgu? Sebab kat sini can display minimal understanding of the main idea, specific information and details of simple text of 2 paragraphs or more with a lot of support. Cikgu tengok kat sini cikgu, a lot of support. Banyak support yang dia perlukan baru dia dapat faham. Maksud a lot of support kat sini, cikgu kena pergi kat dia. Okey, yang lain buat kerja sendiri. Okey, jawab soalan ni. Tapi tunggu sekejap. Cikgu nak tolong seorang ni. Nama dia contohnya apa nama dia? Faiz. Contohnya nama dia Faiz Faiz ni cikgu saya tak faham dan cikgu macam mana nak jawab soalan ni. Okey, kita pun pergi dekat dia. Okey, bantu dia. Okey, yang ni. Cuba awak tengok keywords dia kat mana ni macam ni. Tu maksudnya kita bagi a lot of support. Bila kita kena bantu dia sampai macam tu sekali baru dia dapat jawab, itu maksudnya performance level dia adalah tahap pencapaian 1. Okey cikgu, faham okey. Kat sini dia cakap, kena tengok minimal dan a lot of support. Minimal understanding. Sangat-sangat minima dia punya pemahaman. Tapi untuk TP2 dia berbeza sikit. Tengok cikgu, some. Walaupun dia perlukan a lot of support, tapi bila kita tanya dia, cuba awak bagi tahu apa maksud soalan ni. Contohnya dalam teks ni, cuba baca perenggan pertama ni. Cuba awak bagi tahu cikgu apa maksud dia. Dia boleh terangkan sikit. Lepas tu, ni lah cikgu jawapan dia kat sini. Walaupun kita banyak tolong dia, tapi at least dia boleh faham. Ada sikit yang dia faham. Okey, sikit some. Tadi sikit tu minimal tadi tahap 1. Ni some. Maksudnya ada yang dia faham juga. Tak adalah tak faham semua. Okey, so tu tahap TP 2. Okey. Kemudian TP 3 can understand. Tapi adequately to given task. Macam cukup-cukup je. Maksudnya dia boleh faham. Tapi setakat untuk jawab soalan mungkin dalam 2 ke 3 soalan macam tu. Tapi untuk soalan kebat, dia susah sikit. Dia perlukan kita punya guidance. Okey, so tu TP 3. Yang kat sini, bila kita bagi je, untuk TP 4, bila kita bagi je exercise, dia boleh buat. Bila kita tanya pun dia boleh jawab. Okey, tapi most of the time. Ada juga yang dia tiba-tiba, cikgu macam ni, yang ni macam mana yang ni macam mana bila kita explain sikit, dia terus boleh buat. Itu untuk TP 4. Untuk TP 5, can understand the main idea, specific information by responding clearly.
Clearly. Yang ni cikgu kena note. Kenapa dia bagi descriptor ni? Sebab perbezaan tahap tu dia berbeza cikgu. Tak bolehlah cikgu cakap ni bolehlah kita boleh jawab. Okey, teruslah tipi 5 terus kita bagi dia. Sedangkan banyak juga soalan yang ditanya kita. Dan jawapan dia pula memang betul tapi ayatnya tak lengkap. Tu tak boleh bagi tipi 5. Cuma kat sini dia cakap responding clearly, dengan jelas. Dah lah tak perlukan kita punya guidance with ease. Cikgu kena baca ni betul-betul. Minimum, some can understand, adequately, clearly. Dia berbeza. Okay. Tapi yang tipi 6 ni paling senang sekali bila contohnya bila cikgu bagi task, dia dah siap awal tau. Dan semua jawapan dia betul. Kemudian paling best sekali bila kita minta, okey, awak tolong ajarkan kawan awak. Bila dia dapat ajar orang, maksudnya kefahaman dia dah di tahap yang tinggi. Jadi murid ni layak untuk tipi 6. Okay. Jelas tak cikgu perbezaan tipi ni? Cikgu cuma kena baca descriptor je. Jangan main, boleh ni, bolehlah di tipi 3 lah. Boleh ni tipi 6 lah. Tak boleh cikgu. Cikgu kena tengok kat sini. Memang dia jawab semua betul, tapi dia boleh ajar kawan dia tak? Tak boleh. Dia tak pernah boleh bagi tipi 6 lagi. Sebab dia tak faham dan dia tak boleh nak menyampaikan kefahaman itu. Okey. Jelas tak berkenaan dengan tipi tu? Okey. Ada apa-apa soalan berkenaan dengan perbezaan tipi? Okey, saya pergi balik kepada kita punya RPH tadi. Alhamdulillah jelas Okey, kat sini. Tadi kita dah faham perbezaan tipi-tipi tu. Okey, selepas dah habis ni. Okey, kan kita bagi soalan reading kan? Lepas tu kita bagi 5 soalan, ada yang dapat jawab, ada yang tak dapat jawab, ada yang kita kena bantu. Okey, kat sinilah cikgu rekod DVD cikgu. Refleksi ni sama je kita buat setiap hari kan? Tapi cara dia berbeza lah cikgu. Contohnya juga saya guna ni walaupun tak ada dekat Sriti, mana ada nama Jenny kan? Okey, tapi saya guna jugalah saja. Okay, Jenny and Hairul. Contoh. Okay, Hairul. Dia ajar kawan dia. Complete the task. Okay, saya tarik je cikgu supaya cikgu nampak. Cikgu nampak tak sebenarnya? Kalau ke nak saya zoom lagi? Okay, saya zoom lah sikit. Macam tu. Bagi cikgu nampak. Supaya jelas. Okay. Jenny and Hairul completed the task. Okay. So, the teacher will teach their friends. Kalau yang ni cikgu, Jenny dengan Hairul ni dapat tipi berapa? Cuba cikgu teka. Jenny dengan Hairul ni dapat tipi berapa? Baca saya punya refleksi. Jenny and Hairul completed the task excellently and helped the teacher to teach their friends. Tipi berapa kita nak bagi kat dia ni cikgu? Tipi 6. Betul lah. Sebab dia semua dah siap tanpa without guidance. Okay. So means 2 kat sini adalah tipi 6. Okay. Dia layak kan tipi 6. Okay. Kita note lah sikit kat sini. Tipi 6. Kalau saya lah, saya buat macam ni. Cikgu nak tulis dalam bentuk macam mana tu,
depends kepada cikgu sendiri, asalkan cikgu faham. Okay, kalau saya tulis macam ni. Saya tak adalah tulis Jenny Hairul TP6. Tak, saya bagi reason kenapa dia dapat TP6. Okey, kemudian. Okey. Siapa lagi? Razi. Persis. Okey. Saya tulis dulu. Cikgu bagi TP tau. Okey. Razi, Syukri, Aina dengan Balqis tu cikgu nak bagi TP berapa? Cikgu nak bagi TP berapa cikgu? Tadi Jenny dengan Hairul dah dapat dah TP 6. TP 5. Okay, ada nak bagi TP 5. Okey lagi. Okey, ada nak bagi TP 4. Yang mana satu ni? Cikgu nak bagi TP 5 ke TP 4 cikgu? TP 5, TP 5, TP 5, TP 4, TP 4. Gaduh dah cikgu nak jawab bagi TP 5 ke TP 4. Okey. Betul. Minimal error maksudnya ada salah jawab. Okey. Kalau saya lah, saya akan bagi TP 4. Okey. Kalau saya akan bagi TP 4 sebab jawapan dia ada salah. Sebenarnya kalau kat sini memanglah dia help to teach their friends. Tapi kadang-kadang kita tak bagi TP 6 juga. Sebabnya terlalu tinggi kan. Tapi depends. Tengok apa yang dia buat. Baru kita akan bagi TP. Kalau kita ada justification, baru kita bagi TP 6. Sebab kalau cikgu KPM, dia takut nak bagi TP 6 cikgu. Sebabnya nanti kena sediakan bukti-bukti kenapa budak ni dapat TP 6. Tapi kita sebagai guru bagi murid, nilai murid dengan apa yang sepatutnya dia dapat. Kalau saya tak teragak-agak untuk bagi TP 6 lah. Sebab kita tahu murid tu boleh. Okey. Tengok TP 4. Okey, ada seorang lagi cikgu. Sabar, sikit lagi. Untuk RPH ni tak settle lagi. Baru TP 4. Kita tengok pula lagi. Okey. Kalau yang ni tak macam mana dia ni? Cikgu nak bagi berapa ni? Kalau yang ni cikgu nak bagi berapa cikgu? Okay. ESK 15. Okey, nanti saya respon Mariani Muhammad ni. Okey. Kalau yang ni pula cikgu ni, Wais dengan Jannah ni, kita nak bagi berapa ni cikgu? TP 2. Allah. Okey. Cikgu kata nak bagi TP 2 kan? Kita tengok dekat dia punya ni. Okey, ada bagi TP 2, ada bagi TP 1. Okey. Boleh. Ni Syafiah ni cakap, personally, I wouldn't give TP 6. Okay, they need to do more. Yang ni sebenarnya,
sebab tu saya cakap, cikgu dia tahu, dia kenal murid dia. Kita tengok cara dia assist tu macam mana. Ada dia assist dengan bagi jawapan. Ada contoh je kan, dia bagi jawapan je dekat murid dia. Tak boleh juga, itu bukan help. Okay, so kita tengok cara dia tolong. Sebab tu dalam PVD kita ada bertulis, lisan dan pemerhatian. Okey, selama cikgu tengok dalam kelas tu, cikgu kena tengok macam mana cara dia jawab. Wise and Jannah TP2. Okey, sebenarnya memang saya agree. Wise dan Jannah ni perlu dapat TP2 lah. Okey, sebabnya dia memang kena ada guidance baru dia boleh completekan. Tapi untuk dia dapat TP1 tu, tak boleh bagi TP1 sebab TP1 ni bila murid tak dapat buat tanpa kita punya, maksudnya dia tak dapat buat pun. Kalau kita tunjuk closely, baru dia dapat buat. Okey. Okey. So kat sini, selalunya untuk TP1 ni cikgu, untuk murid yang tak datang sekolah langsung, jaranglah kita akan bagi TP1. Tapi kalau dia tak dapat juga jawab, cikgu tolong macam mana pun dia tak dapat juga, baru kita bagi TP1 ya cikgu. Tapi TP2 tu pun dah rendah sangat. Okey, selalunya kita akan bagi juga TP3 sebab dia boleh jawab. Cumanya dia tak capai objektif tu. Baru kita akan bagi TP2. Tapi kalau dia perlukan pertolongan kita, tapi dia boleh jawab dengan betul. Walaupun kita tolong dia. Cikgu faham tak maksud saya? TP2 dengan TP3 tu dia macam bukan tak ada beza sangat. Memang kita perlu tolong dia. Tapi kalau dia boleh complete, achieve the objective dengan pertolongan kita, dia boleh TP3. Kalau tak, sikit je dia boleh jawab, baru TP2. Okey. So, lebih kurang macam tu lah. Yang tulis nama semua ni kena buat everyday ke dekat RPH? Saya selalu saya suka dengan soalan ni cikgu. No is Faris. Is Faris Rina. Oh, susah nama dia. Tapi minta maaf kalau saya sebut salah tadi. Okey. Kena buat tiap-tiap hari ke cikgu? Kalau cikgu, dia sebenarnya macam ni. Cikgu decide, contohnya dalam satu hari tu, cikgu yang decide. Saya hari ni nak buat PVD lah. Maksudnya ujian PVD. Okey, so kita decide nak buat ujian PVD, baru kita buat macam ni. Baru kita includekan dia punya TP. Tapi untuk hari-hari biasa, kita boleh just tulis kan, sebab tadi kita cakap kita punya ni tadi, pupils will be able to answer 5 questions based on the text, at least 3 correctly. So kat sini kita boleh tulis berapa orang yang berjaya jawab 3 ke atas. Untuk murid yang tak berjaya jawab tu, cikgu kena note nama dia. Sebab cikgu kena tolong dia. Yang dapat complete, achieve the objective, at least kita boleh bagi task seterusnya. Tapi untuk yang tak dapat achieve the objective, cikgu kena tulis nama dia dekat sini. Okey, ni kalau untuk cikgu buat PVD contohnya hari ni decide untuk standard kandungan 322, saya nak buat objektif. Saya nak buat PVD. Okey, ujian PVD. So ujian PVD tu kita akan notekan refleksi dia macam ni. Boleh kan cikgu? Tapi kalau murid kalau murid 20 orang, kena list dan refleksi ke cikgu. Saya cakap tadi, untuk murid yang ramai atau hari-hari biasa yang capai objektif, kita tak perlu tulis pun tak apa nama dia. Tapi kalau dia excellent, kita kena note juga. Contohnya dia sangat-sangat excellent, tanpa kita punya guidance pun dia boleh buat. Dan siap dia boleh buat extra work lagi. Yang tu kita kena note. Yang extraordinary kita kena note dalam kita punya refleksi. Itulah tujuan refleksi. Cikgu mesti dah terbiasa tulis refleksi pendek kan. Saya selalu marah. Saya pernah marah dekat guru besar saya
Kenapa ruang refleksi ni kecil sangat? Macam mana saya nak tulis refleksi murid saya kalau ni tak cukup? Sampaikan luar box saya kena tulis. Sebab kita nak note semua pencapaian anak-anak murid kita. Sebab tu penting cikgu masuk dalam kelas, kalau boleh sediakan buku kecil. Sebab kadang-kadang bila dalam kelas kita tak ingat semua cikgu. Jadinya sediakan buku kecil, notekan siap-siap. Siapa yang berjaya, siapa yang tak berjaya. Lepas tu bila nak buat refleksi, baru refer balik dekat buku tu. Ujian PBB perlu buat, okey. Ya, buku catatan guru, betul cikgu ini. Okey. So untuk ni saya rasa jelas. Cuma saya akan cuba jawab soalan yang ada kat sini. Ujian PBB perlu buat untuk semua topik. Sebenarnya dia bukan topik cikgu. Untuk PBB dia bukan topik. Dia adalah untuk setiap SK, Learning Standard. Kita kena buat PBB untuk setiap learning standard. Bukan untuk setiap topik. Faham tak maksud saya? Kalau buku dia ada topik-topik kan? PBB, ujian PBB kita kena buat untuk setiap learning standard. Bukan untuk setiap topik. Topik tu boleh digunakan untuk buat ujian PBB bagi learning standard. Okey, jelas tak untuk soalan tu? Yang Ika tadi tanya. Dan juga budak Ami. Okey, kita bukan buat untuk setiap topik ya. Jelas kita buat untuk setiap standard pembelajaran. Learning standard. Bukan untuk setiap topik. Yang tu cikgu kena note. Buat star dalam nota cikgu. Buat ujian PBB untuk setiap learning standard. Bukan untuk setiap topik. Okey, jelas? Okey. So, saya rasa yang tu selesai. Sekejap. Saya proceed balik dengan saya punya slide. Okey, tadi kita dah buat kita punya RPH. Macam mana pula untuk murid? Tadi kan kita dah note, ada murid yang excellent, ada yang TP6, ada yang TP2, ada yang TP3, ada yang TP1. Okey. So, tengok kat sini. Sebab tu dalam kelas saya terangkan yang ni secara tak perlu detail lah yang ni, sebab tadi saya dah pergi detail. Okey. So, untuk pentaksiran kita ada 3 elemen, iaitu pengujian, pengukuran dan penilaian. Kenapa saya tunjuk RPH dulu tadi? Supaya cikgu nampak apa yang cikgu buat sebenarnya. Setiap hari tu cikgu dah buat PBB sebenarnya. Cuma cikgu tak buat ujian PBB je. Okey? Okey, so pengujian. Ni pelaksanaan pentaksiran. Macam mana nak melaksanakan PBB? Tadi macam mana cara nak buat RPH? Mengikut menggunakan membuat PBB mengikut RPH. So ni first kali kita kena buat ujian. Okey, buat ujian lah. Macam tadi, decide. Hari ni nak uji untuk learning standard apa. Okey. Guru melaksanakan item penilaian untuk menguji tahap pencapaian murid berdasarkan SK dalam DSKP. Okey. Sorry kat sini SK sepatutnya. Okey, kemudian pengukuran. Guru kena rekodkan TP murid berdasarkan item penilaian tersebut dalam refleksi RPH dan tapak PBB subjek. Yang ni untuk 2 kali setahun. Yang refleksi tu yang setiap hari cikgu buat, ataupun cikgu boleh guna yang transit tu. File transit. Ikut cikgu lah. Cikgu boleh pilih nak tulis dalam refleksi je ke ataupun nak buat file transit. Kalau cikgu rasa mudah untuk cikgu buat file transit, buat file transit. Kalau cikgu cuma perlukan refleksi je dekat RPH, buat yang tu. Tak ada masalah. Okey. Kemudian penilaian Okey, penilaian.
guru merangka perancangan dan latihan tambahan untuk bantu murid tak mencapai TP yang lebih baik. Okey, tadi kita dah ada. Okey. Kat sini. Kan kita dah siap rekod kan murid yang capai TP berapa. Tapi macam mana cara nak membantu murid yang capai TP rendah? Sebab murid mesti mencapai sekurang-kurangnya TP 3. Paling rendah kita nak murid kita ni capai TP 3. Paling rendah tu. Kalau TP 2, TP 1 ada masalah dengan dia ataupun ada masalah dengan strategi pengajaran kita. Okey. Macam mana? Kenal pasti dulu. Macam tadilah kita tulis RPH kan. Siapa yang tak mencapai TP minimum? Okey, listkan nama dia. Kemudian wujudkan sesi penerangan semula bersama murid. Yang ni sangat-sangat penting. Kalau dia tak faham lagi, terangkan lagi. Ataupun buat ujian lain. Contoh hari ni, kita bagi teks ni, soalan ni. Untuk murid yang dah boleh buat semua tu, dah capai TP 4 ke atas, kita bagi dia latihan tambahan. Okey? Tapi untuk murid yang rendah, kita bagi lagi latihan baru, tapi yang levelnya lebih rendah. Itulah wujudkan sesi penerangan semula dan sediakan latihan pemulihan bagi murid yang tidak mencapai TP minimum. Okay, ada 4 proses kena capai sekurang-kurangnya TP 3. Kemudian kena pasti siapa yang tak capai sekurang-kurangnya TP 3. Kemudian wujudkan sesi penerangan semula. Kalau dia tak faham juga, kena sediakan latihan pemulihan. Okey. Ni jenis-jenis latihan ni. Yang ni saya paling suka sekali bagi tahu cikgu. Sebab bila kita nak masuk kelas, selalunya cikgu akan sediakan 1 je latihan kan, betul tak? Ataupun 2 je latihan. Kalau kelas panjang, cikgu akan bagi 2 latihan. Kalau kelas pendek ataupun latihan tu mungkin susah, cikgu sediakan 1 je. Sepatutnya bila kita nak masuk kelas, kan ada set induksi, pusatkan guru, murid, kan ada 2 berpusatkan murid. So sebenarnya kena ada 3 jenis latihan. Yang pertama sekali, pengukuhan. Selepas kita dah ajar topik tu, kita kena bagi latihan pengukuhan. Yang latihan pengukuhan ni, dia mestilah soalan yang level dia sederhana. Dan kita bagi kepada semua murid. Semua murid dapat soalan yang sama. Itu latihan pertama. Kemudian bila semua murid dah dapat jawab, pernah tak dalam kelas ada murid yang cikgu saya dah siap, cikgu saya dah siap. Yang lain tengah buat lagi. Baru soalan 1. Mesti ada kan murid yang macam tu kan. Untuk murid yang macam tu, kita bagi dekat dia soalan pengayaan, latihan pengayaan. Maksudnya dia dah siap aktiviti dia, jawapan dia semua dah betul, kita bagi lagi dia soalan. Disebabkan awak bijak sangat dan terbaik sangat, cikgu nak awak cuba buat soalan yang lebih susah. Cabar diri awak untuk buat benda yang lagi susah. Yang kat sinilah latihan ni, aktiviti dia mestilah tahap tinggi. Yang kita bagi kepada murid yang capai tahap 4, 5 dengan 6. Okey cikgu? Bila dah bagi latihan pengukuhan, bagi latihan pengayaan untuk murid yang capai tahap 4, 5, 6 saja. Kemudian kalau murid yang latihan pengukuhan ni, tahap dia hanya di TP 1 hingga 3. Kita kena bagi dia latihan pemulihan. Maksudnya latihan pemulihan ni, dia punya level soalan kena rendah. Soalan dia tak boleh di tahap yang hebat. Bagi dia soalan pemulihan pula, latihan pemulihan. So setiap kali kita masuk kelas, kita kena ada 3 jenis soalan. Satu soalan pengukuhan, yang ni wajib. Sebab kita nak bagi kepada semua murid. Pengayaan kena ada, sebab nanti akan ada, cikgu saya dah siap, kita kena bagi. Dan untuk pemulihan ni, macam yang saya cakap tadi, adalah untuk membantu murid capai TP sekurang-kurangnya TP 3. Okey.
Jadi jelas cikgu? 3P itu sangat penting, betul. Sangat-sangat penting. Okey. Alhamdulillah. Okey, saya pergi pula kepada sorry. Kat sini tadi. Okey, sekejap kat sini. Okey, di SKP, buku teks. Ini saya nak recap balik sebelum kita buat sesi soal jawab. Di SKP, buku teks dengan RPH dengan tapak PBD. Ini kita belum selesaikan lagi ni. Sekarang baru 1, 2, 3. Sebelum kita pergi kepada tapak PBD, saya nak tengok cikgu ada soalan tak dulu. Baru kita akan move kepada tapak PBD, cara pelaporan tak. Okey, ada soalan lain tak cikgu? Sebelum kita move kepada tapak PBD. Okey, saya tunggu dalam masa 1 minit. Cikgu kalau ada soalan, tanyakan dalam komen cikgu. Sebelum saya move kepada tapak PBD. Bila saya dah pergi ke depan, saya tak akan mundur ke belakang. Tak ada soalan Yang ni semua faham hebat lah cikgu ni. Semua faham. Betul, tak ada soalan ni. Ni tak ada soalan sebab dah faham ke sebab malas dah. Dah penat dah. Okey, saya pergi kepada apa kepentingan SOW. Okey. Kepentingan SOW ni, dia scheme of work ni kita gunakan untuk tentukan RPT sebenarnya. Okey, minggu ni apa konten yang kita patut habiskan. Sebab di SKP, apa yang kita kena ajar kepada murid, contohnya skill apa yang murid perlu ada untuk capai tahap macam